Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Yang Amat Dato' Yang Tua. Terima kasih Yang Amat daripada Dungun. Sebelum saya menjawab khusus soalan ini, saya nak beri sikit maklumat tambahan kepada Majlis Dewan Yang Mulia ini. Di negara kita, kita mempunyai kurang lebih 700,000 majikan, di mana 80% daripadanya ialah PKS, iaitu perusahaan kecil dan sederhana yang mempunyai pekerja 150 orang ke bawah, dan kita mempunyai 9 juta tenaga kerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja negara kita. Yang Amat Dato' Yang Tua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Amat Dungun atas soalan ini, dan terima kasih kepada majikan-majikan yang telah pun membayar gaji minimum kepada pekerja-pekerja mereka. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kerajaan komited bahawa semua majikan di negara ini akan melaksanakan gaji minima sepenuhnya mulai Januari 2014. Pelaksanaan gaji minima ini telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, iaitu 1 Januari 2013 ialah bagi majikan yang mengaji 6 orang pekerja ke atas, dan 1 Julai bagi majikan yang mengaji pekerja 5 orang ke bawah. Walau bagaimanapun terdapat rayuan, permohonan daripada majikan-majikan yang meminta supaya pelaksanaan gaji minima ini ditangguhkan bagi syarikat mereka, termasuklah mereka yang majikan yang mengaji pekerja 5 orang ke bawah ini. Oleh demikian, bagi membantu golongan majikan, Kementerian kita, Kementerian Sumber Manusia, sedang menjalankan satu kajian impak pelaksanaan gaji minima melalui fokus group discussion dengan izin dan survey bersama majikan di seluruh negara. Perkara ini masih di peringkat analisis, dan hasil kajian ini kelak boleh jadikan asas untuk merangka insentif yang bersesuaian dan menambah baik pelaksanaan gaji minima di negara kita ini. Sementara itu, mekanisme yang digunakan oleh kerajaan, oleh kementerian kita, seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat, yang dikehendaki oleh Berhormat, dalam membantu syarikat-syarikat kecil atau perusahaan kecil dan sederhana, susulan pelaksanaan gaji minima ini ialah antaranya: pelaksanaan gaji minima bagi majikan kecil mikro hanya dimulakan pada 1 Julai 2013, iaitu selepas 1 tahun perintah gaji minima diwartakan di bawah Akta Gaji Minima ini, itu pada 16 Julai 2012. Ini adalah bagi mengambil kira kemampuan majikan-majikan kecil dan juga untuk memberi lebih masa kepada mereka untuk memulakan pembayaran gaji minima. Yang kedua, kerajaan juga turut membuka permohonan penundaan pelaksanaan Perintah Gaji Minima 2012. Permohonan penundaan dibuka bagi memberi ruang kepada PKS yang memerlukan masa ruang bagi menstruktur operasi dan kerugian mereka. Untuk penundaan PKS ini, sebanyak 110 PKS diluluskan, dan susulan itu kerajaan turut memberi kelulusan secara blanket untuk PKS yang mengajikan pekerja asing sehingga 31 Disember 2013. Yang ketiga, bagi majikan yang mendapat penundaan, kerajaan telah membenarkan proses penstrukturan beberapa allowance sebagai gaji minimum dengan berbincang bersama pihak pekerja terlebih dahulu. Kita melaksanakan konsep tripartite, maknanya antara majikan, pekerja dan juga perunding bersama dengan kerajaan dan kementerian. Yang keempat, bagi majikan PKS yang melaksanakan gaji minima, kerajaan turut membuat beberapa perubahan dasar seperti pembayaran levy oleh pekerja asing dan memberi kebenaran kepada majikan untuk membuat pemotongan gaji secara blanket bagi kemudahan perumahan yang diberikan dengan kadar maksimum potongan RM50. Ini telah dapat membantu majikan-majikan, terutama majikan kecil, dalam aspek pengurangan kos buruh. Yang kelima, kerajaan juga dalam peringkat merangka insentif bersesuaian untuk pembangunan otomasi dan mekanisasi bagi meningkatkan produktiviti dan nilai rantaian pengeluaran dan mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing. Dan akhirnya satu bengkel
dijadualkan diadakan pada tengah Oktober ini oleh pihak pemandu bagi merangka insentif yang bersesuaian bagi meningkatkan rantaian pengeluaran dan meluaskan pasaran serta daya saing PKS di peringkat global. Terima kasih, Yang Amat Ketua. Ya, saya jemput Yang Muhammad Dungun. Terima kasih Datuk Ketua kepada jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri. Kita melihat dalam apa yang telah diberikan jawapan itu adalah mekanisme yang sebahagiannya melibatkan satu jangkaan tarikh yang akan dilaksanakan setelah mendapat maklum balas daripada pihak-pihak yang berkenaan. Tetapi di sana kita juga kena melihat bagi syarikat-syarikat yang besar, mereka mungkin telah melaksanakan gaji minima ni dan mungkin lebih daripada itu lagi. Yang timbul masalahnya ialah bagi syarikat-syarikat kecil yang profit margin mereka kecil, inilah yang perlu dilihat oleh pihak kerajaan. Kerana bukan saja pelaksanaan pada gaji minima ni dalam kos sara hidup pekerja-pekerja sekarang ini yang perlu mereka hidup dalam suasana yang ada, tetapi juga sebahagiannya ada yang dilewatkan penundaan bayaran gaji mereka. Dah tak sampai gaji minima, penundaan bayaran gaji pun dilewatkan dan ada yang tidak dibayar gaji. Jadi ini adalah suatu perkara yang sangat perlu dan asas dalam kita menilai mekanisme yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi saya pohon pihak kerajaan menyatakan dengan jelas kalau boleh bantuan-bantuan secara tepat kepada soalan yang saya kemukakan ini. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Sila Yang Muhammad Menteri. Terima kasih Yang Muhammad Datuk Yang Ketua. Terima kasih kepada Yang Muhammad Dungun kerana prihatin dengan pekerja kita. Sebenarnya konsep gaji minima ni kalau kita lihat, mungkin kalau saya sebagai masyarakat mungkin saya rasakan itu membeban kepada saya. Tetapi kalau saya sebagai pekerja, mungkin itu adalah faedah kepada saya. Sebab itulah dalam konteks kita menyelesaikan masalah gaji minima ni, kita buat secara tripartite punya approach, pendekatan, iaitu persetujuan antara majikan, pekerja dan juga kerajaan. Dalam kita memberikan kemudahan, saya tidak boleh nak sebab kita dalam perbincangan dengan pihak pemandu dan agensi lain, bagaimana kita boleh melihat mekanisme yang boleh kita meringankan pelaksanaan gaji minima kepada terutamanya syarikat-syarikat yang kecil ini. Walaupun kerajaan telah memberikan kelonggaran yang cukup baik kepada ini, kita melihat bahawa banyak daripada 700,000 majikan ini, sebahagian besar mereka telah pun membayarkan gaji minima dan tidak banyak yang memohon kepada kita untuk menangguhkan ini. Cuma hingga kini kita ada 1044 majikan dan individu yang kita berikan penangguhan. Maknanya sehingga Disember 2013 1044 majikan dan juga individu yang telah memohon untuk menangguhkan bayaran gaji minima ini. Dan ini satu petanda yang cukup baik. Sebab itulah saya nak beritahu kepada Dewan ini, kita juga mendapat aduan daripada pekerja, majik dan sebagainya tentang pelaksanaan gaji minima yang seperti mana disebutkan oleh Umat ni, ada bajikan yang menangguh, ada yang melambatkan sebagainya. Untuk makluman di seluruh negara sehingga 16 September 2013 kita menerima sejumlah 1,239 aduan daripada Johor sehinggalah ke Sarawak dalam 15 kawasan negeri kita ini. 1,001 aduan telah pun kita selesaikan melalui perundingan dengan majikan, pekerja dan juga kerajaan, dan baki lagi belum dapat kita selesaikan dalam perundingan, insya-Allah. Manakala ada sebahagiannya majikan dan pekerja ini kadang dia terus bawa kepada mahkamah buruh, di mana kita mendapat kes ini, dibawa kes bawah ni ialah 205 dan 113 telah pun diselesaikan, hanya baki saja 92. Maknanya pada saya semangat posisi yang cukup baik di antara pekerja dan majikan, kerana sebenarnya kalau kita memahami falsafah pekerja majikan ni, kedua-dua perlu melalui win-win situation
Mana majikan perlu pada pekerja dan pekerja memerlukan majikan. Terima kasih. Yang Amat Betul. Saya jemput Bintulu. Putatan orang dan kawasan dah nampak ada hadir. Ya. Bintulu. Ya. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Boleh ya? Sila. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan cukup jelas, cukup terang, tetapi kadang-kadang mungkin kita tidak lihat itu serikat-serikat kecil ataupun kilang-kilang kecil. Kadang-kadang kita tasa memang tasa untuk orang tempatan. Tetapi banyak kilang-kilang ataupun serikat-serikat kecil dia mengambil pekerja asing daripada luar negara. Pekerja asing masuk kilang ataupun pekerja-pekerja masuk negara kita mau kena bayar lebih. Kebajikan mau kena bayar lebih. Pada masa yang sama dia mau kena tanggung gaji minima. Tetapi dia punya kilang kecil ataupun serikat kecil, dia keuntungan pun kecil. Kita mau suruh dia tanggung gaji minima sama levy itu, macam mana dia boleh hidup? Kadang-kadang saya rasa kementerian belum lagi ada solution untuk menyelesaikan dia orang punya masalah. Saya mau tanya soalan tambahan ini. Apakah rancangan atas bantuan, contoh macam insentif untuk membantu ini serikat-serikat kecil ataupun kilang-kilang kecil ini? Minta saya punya BNBBC punya pakas punya setiausaha tolong kasih jawab. Ya. Bekas pengurusi dengan bekas setiausaha. Terima kasih Datuk Yang Tua. Terima kasih Bintulu. Bos lama saya yang cukup baik. Dan soalan ini pun baik. Datuk Yang Bertua, bagi kerajaan kita tidak boleh nak membezakan antara pekerja dengan tempatan dari segi pembayaran gaji. Kerana kita tertaluk pada undang-undang buruh antarabangsa. Dan kita adalah sebuah negara yang terlibat dalam perjanjian buruh antarabangsa. Dan kita juga telah bersetuju dengan pakatan itu. Cuma saya rasa soalan yang dikemukakan oleh bekas chairman BNBBC ini cukup baik. Bukan, itu memang baik. Itu tasa memang kita setuju. Saya mau tanya apa insentif kita boleh bantu? Sebab itulah antara mekanisme yang telah pun saya berikan tadi ialah antaranya bagi PKS ataupun syarikat kecil yang mengaji pekerja asing ini yang melaksanakan gaji minima, kerajaan turut membuat beberapa perubahan dasar seperti pembayaran levy. Maknanya kalau katalah syarikat itu membayar 900 gaji minima, levy yang dikenakan pada dia ialah 400 lebih. Jadi dia boleh buat adjustment supaya levy itu dipotong, dikurangkan. Saya dah sebut tadi, memberikan kebenaran kepada majikan untuk membuat potongan gaji secara blanket bagi kemudahan perumahan yang diberikan dengan kadar maksimum. Sebab itulah dalam melaksanakan IKS ini, PKS ini, kita memberikan kepada 600,000 syarikat ini untuk mereka melanjutkan pelaksanaan gaji minimal kepada Disember tahun ini, hujung tahun ini. Dan antara kelonggaran yang telah beri termasuklah levy itu boleh diselaraskan. Saya ingat Datuk Bintulu, saya boleh berikan secara ini. Sebab apa? Pekerja asing ini apabila dia bekerja dengan syarikat kecil ini, mereka biasa mendapat faedah perumahan percuma, furniture mungkin percuma, levy kena bayar. Jadi kalaulah kita bagi disyaratkan semua sekali ini 900 plus katalah levy 400 plus bayar percuma perumahan dan lain-lain, mungkin dia akan terpaksa membayar gaji lebih hampir 2,000. Ini beban yang cukup besar kepada majikan yang kecil ini. Sebab itu kerajaan berikan kelonggaran itu. Jadi sistem ataupun calculation perkiraan itu bolehlah dibuat. Saya ingat Datuk Bintulu boleh jumpa dengan saya, kita jelaskan. Terima kasih Datuk Yang Tua.